Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Umat Datuk, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan GeoGeeks sekalian. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Satu cabaran bagi saya untuk present sebagai last presenter dan present time ni waktu tengah hari. Lunch is around the corner. Dengan mengantuk lagi, tapi bukan tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa okey, saya ni mengantuk. Okey, saya try untuk percepatkan, so bear with me for the next 20 to 25 minutes lah. Itu pun paling lama lah. Okey, first kali on application Penang Stop Violence. So aplikasi ni adalah aplikasi mudah alih yang kita buat collaborate dengan antara PEGIS dan juga Penang Women Development Center Corporation ataupun PWDC untuk kita sokong dasar keluarga selamat yang diguna pakai oleh kerajaan Ibu Penang. Oh, sebelum tu saya lupa mention, saya akan present I will conduct my presentation in English sama dengan rakan saya MBIP dan juga Prime Minister tadi okey, dengan izin. Dan aplikasi mudah ini kita akan letak di bawah flagship Penang Johab, dan kalau yang siapa-siapa yang pernah tahu Penang Johab ni as a hub, segala inisiatif GIS ataupun geospatial di Pulau Pinang ada di bawah Johab tu. Macam tadi Plan Malaysia present Smart Plan application tu adalah Johab, dan data-data sepadan kampung tadi, sepadan kampung guna tanah, saya ingat sepadan kampung daripada 2017, guna tanah daripada 2016, semua adalah Johab. User boleh guna, user boleh download data-data tersebut, termasuk data-data satellite image yang pihak PEGIS ataupun pihak SUK beli data daripada tahun 2008, saya ingat, data satellite image. So jabatan-jabatan yang dibenarkan, sekarang ni ada 4 jabatan teknikal yang dibenarkan untuk menggunakan data tersebut. PEGIS sendiri, Plan Malaysia, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Bandaraya Seberang Perai. So coming soon, Majlis Bandaraya Seberang Perai akan set up dia punya server dan sebagainya. So we expect kita akan gunakan ataupun share data-data tersebut, dan biaya kita project kita punya data dalam Johab tu yang boleh digunakan oleh agensi ni up to maybe 500 layers, dan mungkin di pihak doktor Kulim boleh kot sebelah-sebelah kan, mungkin boleh kolaborasi dengan Kulim untuk data-data sepadan dengan Penang, untuk sekarang ni macam kena work together kan. Okay, so itu on mobile apps. Kemudian dari segi outline presentation, pertama sekali, dan saya ingat big chunk of this presentation lebih kepada vision, polisi dan program-program yang dilaksanakan di Pulau Pinang, dan a little bit on technical aspect, iaitu aplikasi itu sendiri. Because ini mobile apps, so mobile apps dia punya prinsip dia paling mudah, keep it simple. So tak banyak on mobile apps, very simple, so that people nak guna pun senang kan, dia tak banyak function. So itu on saya punya outline presentation saya. Dan sebenarnya kita go to policy. First kali Penang 2030. So Penang 2030 adalah satu visi kerajaan negeri sehingga tahun 2030, dan dalam Penang 2030 ada 4 tema. Di bawah setiap tema ada 4 strategi inisiatif, dan aplikasi Penang Stop Violence ni jatuh di dalam tema yang pertama, iaitu tema A, Increase Livability to Enhance Quality of Life. Dan di bawah strategi inisiatif A3, iaitu Enhance Welfare and Care System. So dalam ke arah mencapai Vision 2030 ni, satu dasar telah diwujudkan di Pulau Pinang. Kita namakan tu Safe Family Policy ataupun dasar keluarga selamat. Dasar ini diwujudkan untuk menyokong inisiatif tadi, dan dasar ini juga bertujuan untuk kita memperkasakan agensi jabatan kerajaan, komuniti, badan-badan agama dan juga NGO untuk membendung kekerasan domestik bagi mewujudkan satu keluarga yang lebih selamat dan juga bahagialah. Dan di bawah dasar keluarga selamat ini ada beberapa program yang dilaksanakan, dan salah satu program adalah kempen Penang Goes Orange. So nak buat test sikit lah kan. So sebuah sikit lah tentang apa itu Penang Goes Orange ataupun Projek Orange. Pertama sekali, kenapa orange? Sebenarnya orange adalah warna antarabangsa yang diguna pakai untuk ditakrifkan sebagai satu masa depan yang lebih cerah,
dan bebas daripada semua bentuk keganasan. Dan sama ada tuan-tuan dan perempuan sedar atau tidak, sebenarnya 25 November itu adalah hari penghapusan keganasan terhadap wanita peringkat antarabangsa. Dan kalau kita tengok the whole screen tu, itu adalah bendera untuk kempen Penang Goes Orange, dan tapak tangan tu just stop violence lah kan. So itu Penang Goes Orange. Dan seterusnya, kalau kita nak tengok betapa seriusnya isu keganasan domestik, kita boleh tengok statistik ini. Statistik ini adalah VAWC, Violence Against Women and Children, cases domestik dan sexual violence yang direport di Pulau Pinang sepanjang tahun 2018 sehingga 2020. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, sentiasa ada peningkatan kecuali kes liwat, ada kurang sikit 2019, dan paling banyak keganasan dalaman ataupun keganasan domestik. Kita ada juga jenis-jenis seperti rogol, pencabulan, incest is sumbang mahram, okey, dan juga yang atas sekali penderaan seksual kanak-kanak lah. So dari segi trend memang akan meningkat, dan kalau kita tengok dari segi taburan umur pula, taburan umur kita dapati golongan yang mangsa statistik untuk keganasan domestik ini adalah range majority, iaitu dari umur 22 tahun sehingga 59 tahun. Dan statistik juga menunjukkan keganasan domestik bukan tertumpu kepada satu kaum. Dia spread across every races yang ada kat Malaysia ni. Ada statistik, kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke link ni, ada statistik di web page tersebut. So kalau kita tengok, itu adalah statistik, dan sama juga setiap tahun akan ada peningkatan dari segi keganasan. Seterusnya, agak ironik juga, terdapat pencanggahan antara data yang dikeluarkan oleh kerajaan dan juga data-data yang dibuat kajian dan dikeluarkan oleh pihak NGO. Kalau kita tengok, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti keluarkan statement melalui talian kasih, mengatakan, saya ingat saya terus baca lah, takut saya misquote ni kan, 57% increase in cost. However, the ministry claims that the increased costs were on the diverse matters relating to COVID-19, citing that there was no sign of a rise in cases of domestic abuse. Tetapi NGO punya laporan tak lain. 14% increase in cost during first week, 2 weeks of MCO. 112% increase spike in cost 2 weeks of April. So kalau kita tengok, the longer MCO berlaku pada ketika itu, kemungkinan besar lebih tinggi keganasan domestik akan berlaku. So kenapa? Kenapa dasar keluarga selamat ataupun kempen Penang Goes Orange itu diadakan? Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, budak tu bukan watak pekan, cerita batu belah batu bertangkuk. Dia bukan. Okey. Pertama sekali kerana keganasan berdasarkan gender. Keganasan berdasarkan gender masih lagi menjadi satu isu utama, dan ianya masih lagi berlaku, sama ada tuan-tuan dan perempuan percaya atau tidak, masih lagi berlaku. Terutama sekali baru-baru ini dalam tempoh pandemik dan juga PKP yang lalu lah, MCO. Dan macam kita tengok statistik tadi, peningkatan keganasan domestik setiap tahun dalam komuniti memang akan meningkat. So kerana itulah kita Penang dia ada kempen Penang Goes Orange, dan siapa yang terlibat dalam program ini ataupun kempen Penang Goes Orange ni? Pertama sekali institusi keluarga, ibu bapa termasuk kanak-kanak, kemudian students di peringkat IPT, kemudian terlibat juga adalah multinational companies yang ada sponsor program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri, dan juga NGO yang memberi banyaklah Women's Aid dan sebagainya untuk membantu pihak kerajaan negeri melaksanakan program-program untuk membasmi atau membendung keganasan domestik. Dan secara umumnya semua publik akan terlibat dalam program-program ini. So itu siapa dan
di mana program-program ini dilaksanakan. 40 kadun, 40 kawasan Dewan Undangan Negeri dekat di peringkat komuniti. Dan kadun-kadun, tidak kira adun kerajaan atau ada adun pembangkang, bekerjasama dalam melaksanakan program-program ini. Itu saya ingat satu perkara yang positive side of it lah kalau kita tengok. Juga program-program kebahan ceramah dilaksanakan di kolej-kolej, universiti-universiti. Program-program yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita dan Keluarga JPWK, juga hebahan-hebahan melalui social media platform dan juga skrin-skrin LED yang ada di sekitar Pulau Pinang lah. Itu bagaimana program-program hebahan, ceramah, aktiviti dan sebagainya dilaksanakan melalui program ataupun dasar keluarga selamat, dan bagaimana program-program ini dilaksanakan. Pertama sekali hybrid, sama ada secara fizikal ataupun secara online, virtual. Kemudian dari segi smart partnership juga dilaksanakan bersama JPWK, ADUN, macam saya sebut tadi, kolej, universiti dan NGO. Macam saya sebut tadi juga, multinational company juga terlibat dalam memberi sumbangan dalam program-program yang dilaksanakan. Dan sesuatu yang berkaitan dengan aplikasi yang kita bangunkan adalah penubuhan First Support Point. Okay? First Support Point ini tujuan ditubuhkan adalah untuk memberi sokongan kepada mangsa dan seterusnya. First Support Point ini akan salurkan aduan pengadu ini kepada pihak-pihak yang wajib lah untuk tindakan selanjutnya. So, pegawai-pegawai yang ditempatkan di First Support Point ini telah dilantik, diberi tauliah, diberi kursus untuk menangani aduan-aduan berkaitan dengan keganasan domestik. Dan sehingga kini saya rasa ada 66 tempat ataupun pegawai yang telah dilantik dan dilatih. 40 di pusat khidmat adun, setiap adun. Kemudian kita ada 9 NGO yang terlibat. Kita ada 6 pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat, Ibu Pejabat Kontijen Polis, 5 Ibu Pejabat Kontijen IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah, dan juga 5 Jabatan Kecemasan Trauma di hospital. So itu antara First Support Point yang ada setakat ini. Itu how. Dan sekarang kita masuk on technical part, on Ezri punya part lah. Okay. Aplikasi Penang Stop Violence. So macam saya cakap tadi, aplikasi ini adalah kolaborasi di antara Penang Women's Development Corporation dengan PEGIS untuk kita sediakan satu platform supaya mangsa keganasan domestik ini boleh mendapat bantuan awal. Okay. Dan apakah yang ada dalam aplikasi ini secara ringkasnya, maklumat mengenai dengan contact numbers, nama pegawai yang bertugas pada ketika itu, alamat First Support Point. Okay. Dan aplikasi ini boleh dimuat turun sama ada di Google Play Store dan juga ataupun App Store lah. Kenapa aplikasi ini dibangunkan? Mudah saja. Kebanyakan mangsa-mangsa keganasan domestik ini sebenarnya tak tahu pun bagaimana nak buat laporan, kepada siapa yang dapat bantuan. So, kita bangunkan aplikasi ini untuk memudahkan mangsa-mangsa ataupun rakan-rakan mangsa ini membuat aduan kepada First Support Point untuk mendapatkan bantuan dan tindakan selanjutnya lah. Dan faktor-faktor lain yang terlibat adalah macam saya cakap tadi, tak tahu di mana nak dibuat laporan, where to report. Kemudian antara yang utama takut kepada pemangsa. Okay. Kemudian ada juga language barriers. That's why ada kita kalau apps tu kita ada 4 bahasa untuk orang tengok. Kemudian how to report saya mention tadi, low self esteem. Kemudian ada yang dari segi tahap pendidikan yang rendah, tak tahu siapa boleh membantu, dan juga ada yang even tak boleh membaca, illiterate. Dan kes-kes, kebanyakan kes berlaku kebanyakan di estate lah, kebanyakan. Okey. Okey, why? Kemudian macam mana? Bagaimana aplikasi ini boleh membantu? So, aplikasi ini dibangunkan supaya mangsa-mangsa ataupun kawan kepada mangsa, jiran kepada mangsa, orang yang bersimpati kepada mangsa boleh mendapatkan bantuan awal daripada pegawai First Support Point yang dilantik. Dan bantuan ini juga boleh didapati sama ada
terus membuat panggilan kepada first support point, ataupun si pengadu sendiri boleh pergi ke secara fizikal ke pusat-pusat first support point yang telah ditentukan. So itu bagaimana aplikasi ini membantu, di mana Penang Stop Violence, so Penang lah kan. Itu ya, simple aja, Penang ya. Okey. Siapa yang terlibat dari segi penggunaan aplikasi ini? Sama macam saya cakap tadi, mangsa, kawan kepada mangsa, jiran kepada mangsa, orang-orang yang bersimpati kepada mangsa, dan di pihak yang mengendali aduan adalah first support point officer yang ada di pusat-pusat first support point tadilah. Dan macam mana bila 24/7 untuk first support point yang ada di hospital dan balai polis, dan untuk lain-lain first support point center itu ada operating hours lah yang dipaparkan dalam aplikasi tersebut. Dari segi pembangunan, pembangunan sebenarnya maklumat first support point ni kita dapat daripada Penang Women Development Corporation. Out of 66, 9 je kita tak ada. So 9 tu kita minta PwC dapatkan coordinates. So once dapatkan coordinates, kita boleh start working on the application lah. So untuk pembangunan, kita first sekali kita create web app menggunakan nearby instant apps. So senang, dapat data pagi sebelum lunch kita siap, very fast. Kemudian daripada web application tadi, kita nak convert kepada mobile apps, kita gunakan ArcGIS platform App Studio, ArcGIS App Studio, dan kita ada ArcGIS developer for developer punya license. So untuk version 0.0, saya ingat 2 atau 3 hari siap. This is very fast. Sui, senang. Okay. Kemudian the problem comes bila, sebelum tu development, dalam development of mobile apps ni pun kita sekarang ni kita ada versi 2. So versi pertama kita bangunkan, versi 0.0 kita buat, kita tunjuk dekat PwC, kita punya klien tu. So dia kata ubah ini, touch up sini. Kita buat touch up, then kita come up dengan version 1.0 lah. Kemudian lepas 1.0 kita letak dekat Google Play Store, dekat Play Store. Dia kata boleh tak tambah-tambah ni, dan kita come up dengan version 2.0. So version nanti saya akan tunjuk. Cuma sedikit masalah yang kita hadapi apabila kita nak letak aplikasi tersebut ke dalam App Store. Saya ingat Play Store tak ada masalah. Play Store siap-siap tu kita guna function make dalam App Studio tu, dia akan create mobile apps dalam platform iOS ataupun Android, dan kita letak saja dekat Play Store. Itu pun senang. Tapi untuk kita letakkan dalam App Store, it's not as easy as ABC lah. Dia macam-macam halangan. Pertama sekali kita punya halangan, kita tak ada mesin. Because nak letak situ, you have to have Apple punya mesin. Kita ada version lama, so bila try tak boleh. Kemudian you kan ada something macam account lah. Mula-mula kita minta, dia suruh tulis surat pula, stated that you are non-profit punya organisation. But luckily our application punya team dah ada account, so kita guna that account. Sampai satu ketika saya ingat bila dah lambat dah, even PwC kita thought of sewa MacBook ataupun Apple punya device untuk kita bangunkan apps. Dan PwC kata sewa susah, dan dia orang beli, so kita pinjam dia orang punya MacBook tu, yang kita develop iOS punya platform untuk kita letakkan dalam App Store menggunakan notebook tersebut. Itu macam mana kita develop the application. Dan functionnya tak banyak pun, because saya ingat kalau siapa yang biasa bangunkan mobile apps, dia punya prinsip ataupun punya tips is keep it simple. So tak banyak function pun. Macam biasa about, ada search for places, ada searching radius yang kita boleh setkan. Kemudian kita boleh tukar base map, kemudian kita boleh pergi ke kita punya start screen, dan kita boleh juga pilih kepada kita punya current location atau my location. About, macam saya cakap tadi, mula-mula kita buat bahasa Melayu,
Kata, oh boleh tak, because macam saya cakap tadi, domestic violence cause every races. So kita buat English, Tamil dan juga Chinese, ingat Mandarin. And suddenly saya tiba-tiba jadi multilingual punya person. Okay, 4 bahasa sekaligus. Okay. Then another function is search. Ini mudah ya, macam kebanyakan mobile apps yang melibatkan navigation ataupun peta akan ada function ini, search. You just type, contoh balik pulau, dia akan zoom balik pulau dan boleh pilih location yang you nak lah. Kemudian search radius kita boleh set either 1 km ataupun 2 km daripada point yang you select untuk kita select support point yang ada, masa dah cukup. Kemudian kita boleh base map, sama ada kita nak guna OpenStreetMap ataupun imagery. My location, kalau kita dah tahu tempat kita dekat mana, just klik my location to zoom to that location. Easy, very easy to use. Just tap, kemudian dia akan keluar segala ataupun semua first support point yang ada di sekitar yang kita set tadi. Kita boleh swipe dan tekan details untuk dapat maklumat, ataupun kita boleh klik ini untuk kita dapatkan senarai yang within that search radius lah. Dan setelah itu kita type detail, kita boleh dapatkan maklumat ni lah. Dan user just boleh tap this number, it will call up phone punya application, dan user boleh straight dial untuk call for support. Dan pada masa version 1.0 kita buat tu, version 1.0 kita gunakan direction punya function yang ada dalam nearby apps. But then our client kata, boleh tak buat macam guna Waze so that people boleh navigate. So saya fikir sebenarnya ada dalam Esri, tapi saya ingat banyak kerja lah, because nak buat ni pun saya dengan my team tak pergi formal kursus on QML, tak pergi, just tengok video workshop yang Esri ada. That's how kita develop that app. Kemudian fikir, why not, saya kata why not kita gunakan navigation tools yang ada di handphone masing-masing. So kita tik sana, tik sini dalam application itu. Dan untuk buat sini, untuk buat, you don't have to master the cute language lah. You tahu a little bit on programming, dekat mana nak cari, nak ubah, then I think done. Bila people tap on navigation, apa-apa application yang berkaitan ada dengan peta, dia akan pop up, so you can pilihlah mana-mana application yang sesuai yang nak guna. So better for user, gunakan navigation punya application yang dia dah biasa. So that's how kita user replace, sama ada nak guna Google Maps ataupun nak guna Waze sebagai navigation punya tools lah. And then ini contohnya, then bila kita dia tap situ, kita pass the parameter, then the label of first support point yang tidak akan appear dekat map tu. So kalau contoh ni dia pilih Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang, so dia akan appear dekat Google Maps punya maps tu, dan dia boleh navigate lah sama ada nak jalan ke atau nak drive dan sebagainya. So itu on navigation. Ini launching. So aplikasi ini dilancarkan oleh TYT Tun pada tahun lepas 2021 sempena kempen Penang Goes Orange untuk tahun 2021. Dan recently juga application ini dapat awards on Geospatial World Excellence and Innovation Awards yang dekat Amsterdam baru ni. Puan Faizah pergi, dan saya punya SUB, saya dengan Puan Faizah kena tinggal. Okay. So panjang cerita kan. Sebenarnya kalau saya tak masih cerita pun boleh je. 45 second ni.
Kerajaan Pulau Pinang bercadang ataupun merancang untuk mewujudkan satu first support point untuk setiap 2 km radius. So akan ada lebih banyak first support point akan dibangunkan ataupun diwujudkan. Kemudian on technical punya part, application punya part, kita mungkin akan enhance apa feature-features yang ada dalam Penang Stop Violence app, dan mungkin di masa depan aplikasi ini juga boleh digunakan untuk kita facilitate other types of criminal offences. So with that, I end my presentation with special thanks to PWDC, my team dekat Pegis, MapTV dan Ezri yang support kita on technical sides, on issue dan sebagainya yang kita hadapi, especially bila kita nak convert daripada nak letak ke App Store tu. Ezri banyak membantu. Dan with that, terima kasih. Sekian. Well, thank you very much, Encik Abdul Azhar, for showing me how we can actually use geospatial technology to better support vulnerable groups in our communities. Okay, it looks like we have just one question for Q&As. Question number 1. Did your personnel from Penang Women's Development Corporation undertake relevant GIS training for this project? No. Is that enough? No. Okay, no, not for this project. Tapi sebelum ni kita ada projek dengan Penang Women's Development Corporation berkaitan dengan pemetaan dan pembangunan aplikasi on Tasker. So that team ada GIS training, dan macam saya kata tadi, no. So it shows how easy to create an mobile apps tanpa user ada knowledge on GIS pun. It's very easy because the platform and the tools is there for you to use. So I ingat itu is the answer. Okay. Okay.